الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi ini insya-Allah kita akan meneruskan perbincangan surah An-Nazi'at, surah yang ke-79 ya, yang telah kita mulakan insya-Allah. Jadi semalam kita telah pun membincangkan blok yang kedua ya, daripada surah ini. Satu perkara yang kita boleh perhatikan adalah terutama di dalam surah-surah Makkiyah yang pendek-pendek yang berada di hujung Al-Quran ini, kita dapat tengok pembahagian cerita itu biasanya di seolah-olah macam dia membentuk satu paragraf yang di dalam Al-Quran ni, dibahagikan dengan corak ataupun pattern ayat, bunyi ayat kan. Blok yang pertama yang kita telah jumpa, wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabhan fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra. Maka itu adalah satu rhythm ataupun dia ada ritmik kat di hujung ayat-ayat tu. Dia biasanya dengan bunyi yang sama kan, itu menandakan paragraf yang pertama, satu cerita yang pertama ya, iaitu tentang sumpah Allah Subhanahu Wa Taala, sumpah-sumpah yang untuk menjelaskan satu perkara yang penting kan. Misalnya dimulakan dengan sumpah ni. Ada juga sumpah yang duduk di tengah kan, kita telah jumpa dalam surah sebelumnya. Tapi banyak daripada sumpah-sumpah dalam surah yang pendek ni berada di awal kan. Jadi sumpah ini dia signify ataupun menandakan satu perkara yang besar yang hendak disampaikan selepasnya kan. Jadi di dalam surah ini An-Nazi'at kan, salah satu daripada dua makna yang kita sebut itu, sama ada pendapat yang digunakan oleh umum, banyak daripada tafsir, majoriti daripada tafsir ini menggunakan Nazi'at ini adalah malaikat kan. Tapi dalam ada juga sebahagian yang lebih kecil, termasuk adalah pengarang tafsir tadabbur Quran yang kita rujuk ni, An-Nazi'at ini adalah merujuk kepada angin kan? Angin yang mempunyai fungsi yang amat besar di dalam plan ataupun pelaksanaan perancangan Allah SWT dalam kehidupan manusia ini kan? Berdasarkan hujah-hujah yang tentu mungkin lebih dekat lagi makna yang angin ini di dalam konteks ayat surah yang kita bincangkan ini kan. Tapi kedua-dua ini tidak ada masalah kan. Yang penting adalah nak menjelaskan tentang boleh saja kita menggunakan Nazi'at itu malaikat
pun boleh juga kan. Cuma kalau wan-nazi'ati gharqa kan, kalaulah diertikan dengan malaikat, maka dia malaikat yang mencabut nyawa dengan keras kan. Kalau dia malaikat kan, kalau nazi'at inilah angin, maka dia adalah angin yang mencabut kan, mengeluarkan hingga ke akar-akar kan, pokok, semua bangunan ataupun apa-apa yang besar kan. Wan nasyitati nashta, malaikat, kalau malaikat maka dia membawa makna demi malaikat yang mencabut nyawa dengan perlahan-lahan, dengan lemah lembut kan. Itu adalah satu senario yang bertentangan dengan yang pertama kan. Ataupun kalau dia angin, maka angin yang bertiup lembut kan, menjadi saksi juga kan. Menjadi saksi kepada apa kan? Menjadi saksi kepada perancangan Allah Subhanahu Wa Taala kan, yang datang bersama-sama dengan angin ini kan. Was-sabihati sabhan kan? Dan kalau malaikat, maka dia ini malaikat yang turun dari langit kan, dengan segera, dengan cepat kan. Sabihat ni kita kata dia terapung-apung berenang kan. Ataupun kalau sabha kan, sabha ni terapung-apung berenang kan. Jadi sabihat ni, was-sabihati, sabha dia merujuk kepada awan yang dipindahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke mana-mana kan, untuk menunjukkan tadbir Allah Subhanahu Wa Taala kan. Fal mudabbirati amra, ayat 5 kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menghantar kan tenteranya melalui angin ini kan, ke merata-rata tempat kan, sehingga awan ini dia bergerak seolah-olah macam berarak. Awan ni kan, dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia kita kata berarak kan, awan ni berarak. Fasabiqati sabqa kan. Awan ini mendahului satu sama lain kan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menyebarkan dia ke merata-rata tempat di dunia untuk membawa kesan-kesan yang tertentu kan. Maka fal mudabbirati amra, dengan itu dijelaskanlah kan urusan ataupun pentadbiran kan, Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan-urusan yang terjadi dengan apa yang dia telah susun dengan menggerakkan angin dan awan ini kan. Apakah yang nak diceritakan itu? Maka semalam kita telah masuk ke bahagian yang kedua kan, yauma tarjufur rajifah kan. Maka kan, di sini disebut hari tarjufur rajifah kan, bila gegaran kan. Rajfah ni goncangan kan, goncangan. Tarjufur rajifah kan, gegaran. Apabila gegaran kan, berlakunya gegaran kan, tarjufur rajifah kan. Rajifah adalah gempa bumi, kegoncangan gempa bumi kan. Maka bila berlakunya kegoncangan yang pertama kan, dan ini dimaksudkan adalah tiupan sangkakala kan, yang akan menghancurkan semua yang ada di alam ini kan. Jadi sumpah tadi adalah objektif dia, seperti mana dalam surah, kalau dalam surah Al-Mursalat kan, Allah SWT menjelaskan itu sebagai zikr kan, sebagai peringatan yang membawa pelajaran kepada manusia. So angin itu menjadi peringatan yang membawa pelajaran kepada manusia. Jadi di sini Allah SWT nak menjelaskan tentang sumpah tentang angin juga, tapi angin itu kan
untuk menekankan tentang kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghancurkan, menggoncang alam ini, kan? Dan merosakkan semua yang telah dibina ini. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa untuk melakukan itu, kan? Jadi yauma tarjufur rajifah, kan? Di sini tidak disebut lagi terus perkataan itu bermula dengan yauma, kan? Sebenarnya dekat sini ada perkataan yang kita kata dimahdzufkan, dihilangkan, kan? Maksudnya adalah, kan, ingatlah, fadzakir, kan? Ingatlah, kan, kepada hari yang dijanjikan, ila yauma tarjufur rajifah, kan? Ingatlah akan hari yang dijanjikan, kan? Cuma dihilangkan kerana salah satu sebab yang dijelaskan sini adalah ini adalah isu yang amat diketahui oleh pembaca ayat ni, kan? Kerana telah disebut sebelum ini, kan? Jadi sebahagian daripada balaghah atau eloquence, kan, terus disebut yauma tarjufur rajifah juga untuk menjadi menjelaskan kehebatan dia, kan? Jadi disebut yaum, dimulakan dengan objek yang yauma, kan? Yaum, hari itu, kan? Dimulakan dengan apa yang nak diterangkan terus, kan? Yauma tarjufur rajifah, hari yang akan berlakunya gegaran dan goncangan ini, kan? Kemudian dia akan diikuti juga pula oleh tatba'uhar radifah, iaitu diikuti oleh tiupan ataupun gegaran yang kedua, kan? Jadi radifah ni adalah gegaran kedua. Dia adalah maksudnya yang mengikuti, yang menuruti, kan? Dan yang menuruti di sini adalah gegaran yang kedua yang mengikuti gegaran yang pertama tu, kan? Dan radifah ni, gegaran yang mengikuti ni ada banyak istilah, kan, perkataan. Radifah ni maksudnya adalah gegaran yang berlaku setelah ataupun yang mengikuti sesuatu tu setelah tempoh masa tertentu, kan? Sebab dalam hadis juga ada disebutkan di antara tiupan sangkakala pertama dengan yang kedua, yang pertama dengan kedua itu dia berlaku puluhan tahun, kan? Yang mana hari itu adalah pada ukuran manusia berbeza, kan? Jadi tiupan yang pertama itu ar-radifah, dia akan diikuti oleh yang kedua, kan? Gegaran yang kedua. Dan ini adalah satu yang amat mengesankan kepada jiwa manusia, kan? Ingatkan ayat-ayat ni turun di celah-celah orang-orang yang mendustakan, kan? Sebagai menghadapi orang-orang yang mendustakan apa yang sedang dijelaskan ini, kan? Jadi di samping, kan, itu ada juga yang sama-sama itu orang mukmin, Rasulullah SAW juga yang ayat ini turun, kan? Maka kita akan dapati dalam surah-surah terutama surah-surah yang hujung-hujung ni, kan? Itu juga surah yang Madaniyah juga, tapi lebih jelas kat sini adalah pertukaran yang cepat, kan? Kerana maknanya ayat yang tentu Allah SWT akan tujukan kepada orang kufar ni, kan? Kemudian beralih pula kepada Rasulullah dan sebagainya, kan? Kepada orang mukmin, kan? Sebagai fokus kepada apa yang dialamatkan. Walaupun yang lain tu ada juga di belakang tu, yang juga ada yang menjadi fokus kedua, ada yang menjadi fokus yang pertama, kan? So qulubun yawma idzin wajifah, pada hari itu, kan, hati manusia ini, kan, bergetar, kan, menggeletar, kan, merasa sangat takut, kan? Qulub, hati-hati mereka, yauma idzin, pada hari itu, wajifah, kan? Wajifah ni dia membayangkan sebab banyak, kan, bentuk
ayat atau perkataan yang digunakan untuk takut kan. Tapi wajifah ni ialah khusus menjelaskan tentang ketakutan yang menyebabkan hati manusia ni akan bergoncang, menggeletar kan. Jadi ini adalah gambaran yang kan, hati akan menggeletar pada hari itu kan. Untuk membentuk satu kontras kan dengan keadaan jiwa manusia yang ketika mereka ni yang ketika di dunia itu dulu kan, merasa yakin, merasa bongkak kan, tapi pada hari itu hati mereka akan amat takut sehingga ketakutan ini kan, wajifah menggoncang dan menggeletarkan hati mereka kan. Hati itu nak pecah kita kan. Itu adalah gambaran ketakutan. Sebab itu digunakan perkataan wajifah kan. Absaruha khashi'ah. Absaruha, ha itu sebenarnya merujuk kepada hati itu. Dia bukan pandangan kan, bukan nazar kan. Dia adalah hati. Hati itu kan, absaruha, hati itu tertunduk kan. Maknanya di keadaan hari itu adalah hati yang amat merendah sendiri kan? Kerana khasyiah, dia perkataan khusyuk ni kerana keadaan yang tunduk ni sebab dia tidak dapat melarikan diri lagi daripada terpaksa tunduk kan. Ini adalah gambar khusyuk ni, khasyiah ni menggambarkan ketundukan yang dalam keadaan yang tidak dapat melepaskan diri lagi ke mana-mana kan. Itu adalah ketundukan yang terpaksa dilakukan kerana telah terkepung ke macam tu kan. Jadi hati manusia hari itu akan tunduk dengan penuh kerendahan kerana ketakutan yang mereka tentang tiupan sangkakala Allah SWT ni. Yang kedua ni sebenarnya akan membangkitkan mereka kan, membangunkan mereka daripada tidur mereka yang panjang kan. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Dan orang-orang yang ingkar itu akan berkata kan, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula kan. Ini adalah ketika mana dibangkitkan itu kan, masih lagi kan, mereka dalam keadaan terkejut ni kan. Adakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula kan? Apa yang telah mereka momokkan ataupun mereka dustakan ketika di dunia dulu kan, pada tentang hari pembalasan ini kan. Dan mereka mempersoalkan dulunya kemungkinan mereka akan dibangkitkan semula kan. Sebab itu soalan mereka ni diulang balik oleh Al-Quran untuk menekankan keheranan mereka terhadap sikap mereka ini kan. Yaqulun, sebab itu digunakan yaqulun. Mungkin tidak kan, yaqulun adalah mereka, ganti nama diri ketiga kan. So Al-Quran mengulang balik soalan perkataan mereka ni kan. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Kerana mereka dulu berkata bahawa apakah benar-benar akan dikembalikan kita ni semula kepada kehidupan yang asal. Sedangkan idza kunna 'idhaman nakhirah. Bila tulang belulang ini telah menjadi nakhirah, telah menjadi reput kan, dan di tengah tulang tu tidak ada apa-apa isi lagi kan. Itu maksud nakhirah ni kan. Telah menjadi tulang belulang yang reput dan tak ada lagi essence untuk membolehkan dia berfungsi balik kan. Hancur kan. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Kerana itulah mereka menganggap kan, ini ungkapannya adalah ungkapan untuk mempersendakan sebenarnya kan. Kalau begitu maka ini adalah suatu pengembalian yang akan merugikan kan.
kembalinya ni adalah kembali yang akan amat merugikan. Ini adalah sendaan, kata-kata dalam bentuk sendaan. Maka sedangkan walaupun hati kecil mereka sebenarnya amat takut kan. Andainya ia adalah satu kebenaran, maka mereka akan pasti ditimpa bencana kan. Tapi kerana taksubnya mereka dengan kehidupan dunia ini menyebabkan mereka mengelakkan daripada mengakui hakikat ini kan. Okey. Kerana itulah ketaksuban dengan nikmat dunia ini menjauhkan mereka daripada mengakui dan akibatnya menyusun kehidupan mereka sesuai dengan ancaman daripada Allah Subhanahu Taala kan. Inilah falsafah semua mereka yang tidak mempedulikan hari pembalasan ini kan. Jadi Allah Subhanahu Taala mengungkap balik kan keadaan mereka yang asal yang menyebabkan mereka kan, pada hari itu amat takut dengan apa yang sedang mereka lihat di depan mereka kan. Fa innama hiya zajratun wahidah kan. Maka Allah Subhanahu taala balik pada keadaan itu kan yang sedang berlaku ni, maka kan Allah SWT menghidupkan kembali itu kan adalah hanya dengan satu teriakan saja kan. Zajratun wahidah, dengan satu tiupan, satu bunyi saja tiupan, maka akan bangkitlah balik mereka kan. Walaupun dulunya kan Allah SWT mengingatkan balik apa yang pernah mereka sebut dulu kan. Ini pastilah kebangkitan yang amat merugikan. Tapi Allah kata itu tidak menjadi persoalan bagi Allah SWT. Dan segala tulang belulang yang dah hancur, yang dah reput semua tu, hanya Allah SWT akan bangkitkan balik mereka ni dalam susunan yang amat sempurna kan, sebagai manusia, dengan satu tiupan saja, satu teriakan saja kan. Fa idzahum bisahirah, dan tiba-tiba mereka akan hidup kembali di bumi yang di atas. Sahirah ni adalah satu kawasan datar yang amat luas kan, itu dipanggil sahirah kan. Jadi ini merujuk kepada tempat yaumul mahsyar kan, tempat manusia akan dikumpulkan balik kan, semuanya akan bangkit dan tiba-tiba saja kan, faj'atan fa idahum bisahirah, mereka dapati diri mereka telah berada di padang yang amat luas ini, tempat manusia yang datar, tidak ada apa-apa langsung kat situ kan, datar sedatar-datarnya, itu sahirah kan. Yang semuanya akan berkumpul di situ dan menanti apakah yang akan berlaku kan. Ini yang disebut semalam, kita baca semalam, wa nufiqa fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyaman yanzurun. Dan sangkakala pun akan ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Malaikat ya, yang meniup sangkakala ni kan. Kemudian ditiup sekali lagi kan, sangkakala itu, maka seketika itu mereka akan bangun dari kubur menunggu keputusan Allah Subhanahu Wa Taala di mahsyar ni kan. So tempat menanti keputusan Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah di mahsyar kan. Okey, itu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala okey masuk paragraf ataupun blok yang ketiga ni kan. Dalam blok yang kedua ni kita tengok kan dia punya rhythm dia sama kan. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah. Fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bisahirah. Dan blok yang seterusnya Allah Subhanahu taala ini adalah fokus kepada ataupun kemuncak isi yang nak di sini elaboration ni panjang sikit. Dalam blok yang ni Allah Subhanahu taala ceritakan
panjang sikit kan, cerita tentang Musa dan bertemu dengan Fir'aun kan. Jadi kisah ini dipetik oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan, untuk menceritakan tentang mereka, orang Quraisy ni, pemuka-pemuka Quraisy dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang datang kepada mereka kan. Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan perbandingan kan di antara Musa dan Rasulullah SAW, Muhammad SAW terhadap mereka, dan juga mereka sendiri, pemuka Quraisy yang merasakan diri mereka besar, hebat di hadapan Rasul Allah SWT, Rasul yang diutus oleh Rabbul Alamin ini. Mereka merasa mereka lah yang lebih menguasai, lebih hebat, lebih mempunyai pengaruh kuasa dan sebagainya. Dan Allah bawakan kepada mereka bandingan yang seorang lebih besar, pengaruh dia lebih hebat, kekuasaan dia kan, iaitu Fir'aun kan, yang menjadi contoh umat terdahulu yang mendustakan ancaman Rasul yang datang kepada dia kan. Supaya pemuka-pemuka Quraisy ini mengambil pengajaran kan. Dan apakah kita akan tengok macam mana Allah Subhanahu Taala menggunakan Firaun ini untuk membandingkan sikap kan. Jadi fokus dalam surah ini menceritakan tentang sikap mereka bila mereka berhadapan dengan Rasul ini kan. Dan penolakan mereka adalah kerana mereka merasakan mereka ada kelebihan-kelebihan yang hebat ini kan. Dan Allah SWT seolah-olahnya mengatakan kan, tengoklah kan, bagaimana aku telah bertindak terhadap yang lebih hebat daripada kamu kan. Dan kamu juga akan berhadapan dengan keadaan yang sama kan. Jadi hal ataka hadithul Musa kan. Jadi penggunaan hal ini dia adalah hal ataka kan, tidak akan datang kepada kamu, tidak akan sampai kepada kamu kan, kepada Rasulullah Muhammad SAW kan, tidakkah sampai kepada kamu kan, ataupun sudahkah sampai kepada kamu kan, hadis, cerita ataupun kisah kan, Musa. Hadis ni dia boleh merupakan perkara yang telah lama, boleh merupakan perkara yang baru juga kan. Hadis ini adalah kisah yang dipaparkan kan, pengajaran yang perlu diambil pengajaran daripada itu kan, itu hadis ni kan, supaya jadi pembaca kan kepada ayat ini ditarik perhatian kan, betullah dalam bentuk pertanyaan kan, supaya perhatikan betul-betul kisah ini dan ambil pengajaran dari kisah yang akan dipaparkan ini kan. Jadi di sini kan, dia tidak menghadkan pengarahan ini hanya kepada seorang Rasul saja, tapi adalah pengarahan umum kepada semua, seperti yang disebut dalam hujung blok ayat 26. Nanti kita akan tengok kan. Sebab itulah hal atas di sini sebut kan, tapi di hujung blok ni nanti kita akan tengok kan, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha kan. Sesungguhnya demikian itu adalah terdapat pelajaran bagi sesiapa saja yang takut kepada Allah Subhanahu Taala kan. Jadi walaupun itu nampak khususnya adalah ditujukan kepada seorang Rasul, kepada Rasulullah SAW, tapi sebenarnya kisah ini ditujukan kepada semua kan, termasuklah pemuka-pemuka Quraisy kan, sebagai nakalan kan, sebagai pencegahan kan, dan juga orang mukmin sebagai mau'izah, peringatan kan, sesuatu yang boleh diambil peringatan kan. So hal ataka hadithu Musa, tak pernah sampaikah kepada kamu, sudah sampaikah kepada kamu kisah tentang Musa ini kan. Apa yang sampai tentang kisah Musa ni? Sebab ini adalah satu
dia adalah pilihan daripada banyak-banyak kisah Musa dalam Quran sendiri. Banyak sekali kisah Musa ni kan, tapi difokuskan kepada isu ni kan, isu bagaimana Musa bertemu dengan Firaun dan sikap Firaun berhadapan dengan Musa dan nasib yang akhirnya ditemukan oleh Firaun kan. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa, ketika Tuhan kan, rabbuhu, Rabb kepada Musa ni memanggil Musa, nadahu bil wadil muqaddas tuwa, memanggilnya di lembah suci iaitu lembah Tuwa kan. Ini berlaku kan, ketika mana Nabi Musa dalam perjalanan bersama dengan isteri dia kan, daripada Madianim menuju ke Mesir. Di tengah perjalanan waktu malam kan, kita boleh baca ni dalam surah Al-Qasas ayat 30 kan, ataupun surah Taha 11 ayat 11 hingga 12 contohnya. Allah SWT menyebut tentang kisah ini, pendetailan yang lebih detail lagi kan. Tapi yang sini adalah maknanya Musa alaihissalam adalah bandingannya seperti Muhammad SAW. Dia telah diangkat menjadi Rasul ketika di lembah suci, lembah Tua ni kan. Sama seperti Rasulullah SAW. Rasulullah di Gua Hira kan, iaitu di dalam kegelapan kan, kegelapan malam ni kan. Bermulanya pengangkatan Rasulullah sebagai Rasul ini adalah dengan turunnya wahyu kan pada Rasulullah. Dan Musa juga kan juga dimulakan dengan turunnya perkataan-perkataan daripada Allah SWT kan, wahyu daripada Allah SWT dalam bentuk suara yang dia dengar kan. Poin yang nak dijelaskan dekat sini adalah kan, bahawasanya sebenarnya Rasul ini, kedua-duanya Musa dan juga Muhammad SAW, diangkat menjadi Rasul ni sebenarnya dengan satu mission yang khas kan. Seperti mana Musa ni, Allah kata idhab ila fir'auna innahu tagha kan, pergilah engkau kepada Fir'aun, innahu tagha. Sebab tagha ni kan kita sebut dulu, makna dia adalah melempah dari, kalau taghal ma' tu air telah melempah daripada had dia kan, daripada bekas dia, maka dia melempah keluar kan. Begitu juga tagha ni, Fir'aun ni telah lebih daripada sepatutnya kan. Kejahatan ataupun keingkaran dia, perlanggaran dia terhadap apa yang Allah SWT telah tentukan, telah melampaui batas daripada yang sepatutnya. Apa yang kita faham daripada ni kan? Latar belakang kepada Fir'aun ini sama dengan latar belakang kepada orang-orang Arab Quraisy ni juga kan. Mereka mengenal Allah SWT, mereka juga telah mendengar tentang Allah SWT, mereka telah mendengar tentang Allah yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa ni kan? Tapi mereka telah melampaui batas. Ini nak menceritakan kepada orang Quraisy ni bahawa ini adalah bandingan. Sebab Allah kata ini adalah pengajaran kepada siapa yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Siapa yang takut, dia akan memerhati betul-betul cerita ni dan dia akan faham bahawa ini adalah bandingan dengan diri mereka sendiri kan. Maknanya bila Fir'aun telah melampaui batas, mereka juga melampaui batas kan. Sedangkan mereka kenal Allah SWT, mereka tahu mereka tidak sepatutnya mensyirikkan Allah. Ini semua adalah kefahaman-kefahaman yang telah ada dalam diri mereka. Tapi melampaui batas ni adalah apabila kan, kalau tidak, dia tidak melampaui batas kan. Melampaui batas ni adalah apabila dia lebih daripada apa yang dihadkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi Fir'aun ini, dia sebenarnya bila dalam kisah Fir'aun dengan Musa ni, dia merujuk kepada Fir'aun yang khusus kan, mengikut kajian dalam kitab apa, buku Atlas Quran contohnya kan, Dr. Syauqi Abu Khalil kan, dia kata Fir'aun ini ialah Fir'aun Menetah kan, dalam tahun 12, sekitar tahun 1230
sebelum Masihi hingga 1215 itu tapi nak memberi gambaran tentang tempoh masa itu yang menunjukkan sebenarnya ini adalah tempoh ataupun generasi Mesir ni, Firaun dan juga pengikut-pengikut dia, yang sebenarnya telah mendengar tentang seruan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila? Sebelum itu, kan? Sebelum itu ada Nabi Yusuf, kan? Ada juga, kan? Kalau kita tengok di dalam surah lain Al-Quran ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang fakta bahawa Firaun ni telah tahu tentang kedatangan Yusuf sebelum tu, kan? Sebab surah Furqan kalau tak silap, kan, Allah Subhanahu Taala sebut tentang salah seorang daripada ahli keluarga Firaun ni, bila mereka sedang merancang nak menangkap Musa ni, memberi ingat kepada Firaun, tidakkah datang kepada kita tentang, tidakkah Yusuf itu tidak jauh lagi dulu, kan, yang telah berlalu tidak jauh, hanya beberapa tahun dahulu, kan. Sekarang ni kalau Musa ni dia memang benar-benar Rasulullah, maka tentulah kalau kita memperlakukan seperti mana pernah jadi dulu pada Yusuf, kan, kita memperlakukan Rasul Allah ni dengan salah, kita pasti akan dihancurkan Allah SWT. Itu peringatan, yang maknanya mereka tahu tentang seruan kepada tauhid kepada Allah SWT ni, kan. Sebelum ni ada Nabi Yusuf dan Bani Israel. Bani Israel ni adalah yang merupakan keturunan daripada anak Nabi Yaqub, iaitu Yusuf AS, dan juga adik-adik dia, kan, yang bermula di Mesir, kan. So mereka ni bermula di Mesir, dan kepada mereka inilah turunnya risalah tauhid, kan, risalah Islam yang telah sampai kepada Firaun dan pengikut-pengikutnya. Tapi kan, sebab itu Allah kata mission kamu adalah untuk pergi membetulkan balik Firaun yang telah melampaui daripada batas yang sepatutnya, kan. Ini adalah juga kan, peringatan ini juga ditujukan kepada pemuka-pemuka Quraisy ini untuk memahami bahawa begitulah sebenarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada kamu. Dia juga diutuskan dengan mission yang tertentu dan diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan diangkat hanya untuk umum saja, pergi kepada manusia kemudian cakap supaya buat baik dan sebagainya, tapi ada mission yang khas apabila dia diutuskan mula-mula kepada kaum ini, Quraisy ni, kan, iaitu supaya dia berhadapan dengan kamu, pemuka-pemuka Quraisy ni, seperti mana Musa dihantar supaya bercakap, mengatakan kepada Firaun, kan, apa yang sepatutnya dia ingatkan kepada Firaun. Begitulah Muhammad SAW, Allah yang menghantar dan mengutuskan dia supaya dia membetulkan apa perlampauan batas yang telah kamu lakukan, tagha, kan. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi nanti pada malam ni. Ini adalah seperti saya katakan dalam surah ini, sebab salah satu style yang kita dapati bila kita lihat surah-surah ni, dalam grup yang sama ni, Allah Subhanahu Wa Taala ada satu isu yang akan difokuskan dalam surah-surah yang berlainan, walaupun mereka menyentuh di sekitar main theme dia, iaitu hujah-hujah terhadap mereka yang mendustakan hari pembalasan ini, kan. Tapi setiap satu surah tu dia akan bawa satu fokus yang tersendiri yang akan dijelaskan lebih detail, kan, dekat situ, kan. Maka dalam surah ini fokusnya adalah kisah Firaun ni. InsyaAllah kita akan cuba memerhati dengan lebih dekat lagi. Kita sambung lagi insyaAllah malam ni. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.